Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan sambung lagi perbahasan kita dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah ini, dan kita pun di dalam bulan Maulidur Rasul, bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana bulan ini kita perbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam, perbanyakkan kita punya puji-pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak perlulah kita nak dengar orang cakap bahawasanya tidak ada kebaikan di dalam menyambut kelahiran baginda SAW, ini bid'ah ke, ini syirik ke dan sebagainya. Macam baru-baru ni keluar dalam Jabatan Mufti Negeri Sembilan, apa namanya tu, Profesor Wan Masri. Bukan Wan Naki, Wan Masri. Itu dia. Wan Masri. Ini kita beritahu secara zahir sebab memang dia telah melakukan penyebaran ajaran dia secara zahir juga di Negeri Sembilan ni. Yang ikut dia berapa orang? 4 orang ustazah yang ikut dia. Dia bukan ustazah. Dia ijazah sarjana muda, master, PhD 2. Saya tak ingat dalam bidang apa, bidang elektrik ke plumbing ke pun, entah antara dua lah. Tak ingatlah saya. Dia sehingga dia mengatakan bahawasanya siapa yang berselawat melebihi selawat banyak-banyak sangat kepada Nabi SAW, maka boleh jadi syirik. Tu dia. Na'udzubillah. Ini orang pelik lah. Pelik sikit dia. Nak kata Syiah pun bukan, Wahabi pun bukan. Wahabi ni selawat banyak pada Nabi tak ada masalah, kan? Selawat banyak pada Nabi SAW tak ada masalah. Yang masalahnya dari segi maulid tu bagi dia bid'ah. Itu kita tak apalah lagi. Ini bukan tak apa lagi lah, tak boleh jugalah yang tu. Tapi yang ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah, selawat pada Nabi jadi syirik. Tu dia, pelik. Sedangkan banyak hadis Nabi SAW yang warid dalam hadis-hadis Nabi SAW. Mereka yang paling utama di sisiku adalah orang yang paling banyak selawat kepadaku. Kita nak sampai kepada Allah dengan cara perbanyakkan selawat kepada Rasulullah SAW. Itulah pintu untuk kita sampai kepada Allah. Tapi dia kata sehingga mengatakan bahawasanya akhir sekali dia kata Muhammad ini tak wujud, Adam tak wujud. Tu dia pelik lah. Sehingga dia mengatakan bahawasanya para anbiya ini tidak wujud. Ajaran Asmaul Husna, tak silap saya. Asmaul Husna tu okey, bagus. Tapi Asmaul Husna versi dia, itu yang masalah. Versi dia. Bila tanya kepada dia siapakah guru dia, memang tak ada guru. Yang dia kata dia dapat ilmu apa? Ilmu laduni. Tuan-tuan tahu ilmu laduni? Ilmu ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dia ada ilmu kasbi dan juga ada ilmu wahbi. Ilmu kasbi, ilmu yang kita hari ni datang mengaji ni. Talaki satu-satu ni, orang tanya bila lah nak habis, tak habis-habis lagi sampai sekarang. Dah berapa tahun tak habis-habis lagi. Ini ilmu kasbi dia panggil. Kasbi ni apa? Maknanya usaha. Usaha pagi petang siang malam pergi jumpa, mengaji sifat 20, mengaji macam mana nak berwuduk, macam mana rukun solat. Itu ilmu fardu ain, ilmu kasbi dia panggil. Ilmu yang kita kena mengaji. Ilmu apa? Kasbi. Sampailah satu tahap Allah nak bagi anugerah kepada orang yang sungguh-sungguh usaha, dengan niat dia yang ikhlas, dengan amal dia yang baik, dengan wirid-wiridnya, dengan dia punya zikir-zikir yang dia amal, sehingga datang cahaya ke dalam hati dia, sehingga Allah mencahayakan hati dia, maka Allah akan memberilah anugerah kepada dia, dipanggil dengan nama ilmu laduni. Tapi bukanlah kita kata mudah-mudah macam tu. Ulama-ulama ngaji 30 tahun, 40 tahun baru dapat ilmu macam tu, ilmu laduni. Ilmu-ilmu yang menerangkan kepada hakikat-hakikat, itu ilmu-ilmu laduni. Sehingga Allah mengangkat kasyaf, mengangkat hijab-hijab mereka. Itulah katanya ilmu laduni. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dipanggil apa? Itu dipanggil ilmu wahbi, bukan wahabi. Wahbi, tu disukunkan. Kalau dipatahkan jadi ilmu wahabi, itu bukan. Ilmu wahbi. Wahbi ni apa? Ilmu anugerah Allah bagi. Allah bagi kepada dia anugerah, maka dia pun boleh nampak hakikat segala ilmu tu. Itu maknanya.
Tapi hari ini lain pula cerita. Ramai orang terus dia kata aku dah dapat ilmu laduni. Tanya guru siapa? Mengaji pun tidak. Dia kata dia dah sampai kepada tingkat yang ke-10. Naik tangga pun tidak. Itu masalah orang hari ini. Jadi tuan-tuan yang dimulakan, bukan semualah. Di kawasan sini saya rasa insya-Allah surah Darul Taqwa ni masya-Allah lah, semua orang yang mengaji dengan tuan-tuan guru di sini insya-Allah. Dia ilmu-ilmu laduni ni banyakkan di mana? Banyakkan di tempat-tempat yang lain lah, bukan di surah Darul Taqwa ni insya-Allah. Jadi ramailah yang mengatakan kami ni mengajar hakikat, kami ni mengajar makrifat. Akhir sekali pergi ikut geng-geng hakikat, geng makrifat, sehingga menyebabkan solat pun tak perlu, puasa pun tak perlu. Kita niat sahaja, sehingga kata buat apa kita nak solat kalau tak khusyuk lagi, itu masalah. Kalau tak solat macam mana nak khusyuk? Kalau tak solat macam mana nak khusyuk? Ini dia kata kita tak payahlah solat. Sebab apa? Sebab tak khusyuk. Itu kita pelik lah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi hindarlah daripada golongan-golongan semini. 4 orang ustazah yang ikut kepada Profesor Dr. Wan Masri itu, 4 orang ustazah tu alhamdulillah Jabatan Mufti dah tarik tauliah mereka. Mereka ni aktif ni di belah Seremban ni. Itu dia. Jadi hati-hatilah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjagalah kita punya akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana hari ini banyak sangatlah kita kata golongan-golongan yang cuba untuk merosakkan akidah kita, dan yang risaunya zuriat-zuriat nantilah anak cucu kita bagaimana keadaannya. Moga Allah menjaga kita semua dan menjadikan kita semua ni sentiasa bersama di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah. Wabillahi